dijawabnya. Tapi kali ini kita potong sikit soalan tersebut, kita bagi satu tajuk yang mungkin agak lebih relevan lah bagi kita yang akan mungkin travel nanti bulan puasa ke bulan raya nanti, bertajuk solat dan musafir. Dan dalam pada itu mungkin Ustaz Amir akan selit sikit sebanyak persoalan kemusykilan yang akan dijawab, dibahas oleh beliau. Dan tanpa membermasa, saya mempersilakan Ustaz Amir untuk meneruskan kuliah kita pada tengah hari insya-Allah. Terima Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, berkatilah kami dengan kehadiran bulan Rajab dan juga kehadiran bulan Syaban. Serta lanjutkanlah kehidupan kami, kebaikan yang Kau berikan kepada kami sehingga masuk ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Terima kasih kepada saudara juru acara majlis yang dihormati Cik Luqman, semua staf di Cari Gali HES. Buat kali yang kedua kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pertemuan yang begitu sekali amat baik, di mana kita nak menyelesaikan satu persoalan yang diberi masa kepada saya sehingga pukul 1:29 insya-Allah saya akan menyelesaikannya. Kerana 1:30 tu memang saya tak boleh tunggu dah, kena bergerak. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, masalah ni bagi kita settle hari ni atas dasar ilmu asasnya, ya. Kalau yang dah tahu, mudah-mudahan jadi ilmu maklumat tambahan. Kepada yang belum tahu, mudah-mudahan satu ilmu baru yang akan menambah baik lagi pengetahuan kita tentang bagaimana ke orang-orang di Cari Gali HES ni suka berjalan, travel, musafir dan sebagainya. Bagusnya kerana ni lah nak jaga solat dan sembahyang. Is very good and congratulations to all of you lah. Ya, because ada orang dia tak mau ambil berat tentang bab solat sembahyang ni, so dia memang membiarkan keberkatan hidup itu hilang begitu sahaja. Jadi mungkin perbahasan perbincangan ni yang saya sediakan notanya, kita kena tengok dulu di muka ni, yang ada gambar situasi anak-anak Haji Mahta, Haji Azimah ni, kita tinggalkan dulu kejap. Kita tengok yang dekat topik ilmiah ni terlebih dahulu. Kepada soalan-soalan saya mungkin tak sempat guna tanya. Kalau saya bertanya mungkinlah, bukan tak boleh jawab. Mungkin next session atau satu masa yang lain. Kerana mungkin dalam tempoh 1 jam ni tujuannya nak bagi faham secara asas dahulu, supaya tak timbul lagi dah segala macam persoalan-persoalan yang mungkin kepada kita masih duk jadi tanda tanya lagi selama ini, ya. Mungkin bagi sebahagian besar orang menganggap apalah nak fikir tentang menghimpunkan sembahyang, memendekkan sembahyang. Surau masjid banyak kat Malaysia, dekat mana-mana ni, berhenti sembahyang je lah. Dia agak fikir begitu. Ya, tapi bukan begitu. Kerana kita melihat di muka kiri, muka kiri tangan kita, dia kata 4 soalan yang perlu anda tanya tentang jamak. Jamak ni maksudnya apa? Menghimpunkan, iaitu yang merujuk kepada solat sembahyang. Ataupun ni, macam mana ni, buat pertemuan macam ni, dia panggil ijtima', perhimpunan pertemuan. Yang laki bini tu jima', tu lain. Itu nak kena beritahu, astagfirullah, betul lah tu. Dan maksud makna qasar. Qasar bukan ringkas. Ada orang mengatakan ringkas sembahyang. No, qasar mean pendek. Daripada sesuatu yang panjang, iaitu terhadap solat yang tertentu baginya, yang merujuk kepada solat fardu lah, of course. Dan itu ada yang sememangnya telah digaris pandukan, tidak dibenarkan kepada kita mana-mana yang kita ikut suka kita nak buat, yang merujuk kepada solat yang 4 rakaat sahaja, seperti solat fardu zuhur, fardu asar dan fardu isyak. Tidak terlibat dengan solat fardu maghrib 3 rakaat you nak buat 1.5. Kalaulah solat subuh 2 rakaat, tak payah buat langsung. Itu dia. Baik, dia kata tengok nombor 1, apakah tujuan kita bermusafir? Tu. Ada perbincangan kat sini. Tidak boleh, yakni nak buat impun sembahyang ke atau nak pendek sembahyang ke, iaitu solat tersebut menurut jumhur ulama
yakni seorang yang nak musafir tujuannya itu yang dilarang, iaitu seperti pergi merompak dan berjudi. Jadi orang cari gali minyak ni dia tak terlibatlah benda-benda macam ni, ya, insya-Allah. Tapi ini menurut pandangan mazhab Syafi'i, ya. Tu kat bawah tu dia dah bagi dah beberapa pandangan fiqh mana dipetik. Tapi kalau saja rajin dia nak cari, kalau ikut mazhab Hanafi dia kata boleh. Bagi orang Islam, bagi orang Islam yang dia duduk di Perlis, kemudian dia nak mencuri di Johor. So jarak perjalanannya itu melebihi kadar yang dibenarkan, dan dia sembahyang tak tinggal. Tapi mencuri, berjudi, dia memang suka buat. Nak buat macam mana? So sembahyang tak boleh tinggal. Tu. Tak apa, yang tu dia ada agak perbincangan yang agak complicated. Cuma kita janganlah orang kata apa, dibenarkan kepada kita sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah sebagai, dia panggil rukhsah, kelonggaran, kebenaran. Maka kelonggaran, kebenaran itu diberi pada perkara-perkara yang fardu dan wajib. Mencuri, merompak tak dibenarkan. So itu merupakan dosa. Yang kedua, adakah tempat yang dituju itu sejauh mana? Yang pertama, 81 km, nombor 1. Dia kata apa? Kurang dari 81 km tidak boleh menghimpunkan sembahyang ataupun qasarkan sembahyang itu. Atau yang kedua, 89 km. Ni, tak apa, kita tengok dulu perbincangannya. Baik, turun kat bawah lagi. Adakah anda pasti berapa lama? Sorry. Kita pergi naik ke sebelah kanan pula. Tujuan musafir, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkasarkan, yakni memendekkan solat. Tapi kalau meninggalkan solat, berdosa. Tidak berdosa memendekkan solat. Ini kita boleh fahamlah. Maknanya Allah menghadiahkan, yakni kepada orang yang dia bermusafir dengan hukum yang wajib, seperti menunaikan ibadat fardu haji dan umrah yang pertama. Itu. Haji dan umrah yang pertama ni wajib bagi hidup kita masing-masing. Jangan orang duk anggap kata buat umrah tu sunat. Buat umrah for the first time in our life adalah suatu perkara yang compulsory. Tu ya. Maknanya kalau dia tak settle lagi haji, so dia kena buatlah lagi nanti untuk tempoh akan datang. Dan juga berjihad, yang merujuk kepada orang-orang tertentu, anggota keselamatan negara, tentera udara, darat dan juga laut, ataupun anggota keselamatan seperti polis dan sebagainya. Mereka-mereka ini ada suatu kelebihan yang diberi oleh agama. Itu. Yang kedua, musafir yang berbentuk sunat, seperti menziarahi saudara-saudara mara dan juga ketiga-tiga masjid yang suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu. Kita nak balik kampung, kita duduk di Kuala Lumpur, bekerja, mencari rezeki dan nafkah, sampai satu masa kita nak apa? Balik ziarah ni. Ramai orang nak balik dalam masa bulan-bulan yang mulia ni. Jumpa mak ayah, mohon minta maaf, jumpa kawan-kawan, nak bagi kita ni apa? Clear. Segala benda dan perkara yang duk mengganggu kita, nanti kita nak bertemu dengan bulan Ramadan, kita tak mau ganggu dah ada hati-hati kita ni bermasalah bila nak buat beramal ibadat. Yang kedua, musafir yang harus. Ni macam mana kita semua ni lah duduk ada depan ni, libat dalam dunia perniagaan, orang nak hantar kita pergi ke mana-mana, melancong dan berdagang, meniaga dan macam-macam lagi. Tengok bola Ustaz? Tengok bola termasuk dalam kelompok haruslah. Melancong tu. Melancong. Dalam kelompok harus. Tak ada masalah lah. Baik, yang keempat, musafir yang makruh. Tu. Maknanya agama tak suka. Kalau pergi ni dia pergi seorang-seorang dia. Tak mau bawa. Kalau dia ada isteri dengan anak-anak, dia tak nak bawa. Sebab dia tak nak nanti dia punya apa rahsia dia terpecah. Dia nak buat apa-apa benda tak baik, tak elok, senang. Ini tak elok, tak boleh, makruh, agama tak suka. Walaupun pergi tempat yang baik-baik. Kerana agama menuntut kita ni apa, kalau boleh biarlah berjamaah. Makan pun agama tak suka makan seorang-seorang. Kalau kita dah ajak kan, dia tak mau, tak nak buat macam mana? Tu. Dia tak suka tengok. Sebab duduk seorang-seorang ni,
Kawannya pasti ada benda yang tak baik tak elok. Umpamanya syaitan lah. Dia memang suka akan ganggu. Ialah memang benda macam ni atas dasar latihan lah. Memang kalau dah tak boleh nak elak tu lain lah cerita. Tapi kalau boleh ajak tu sangat baik, sangat elok. Okey, baik. Di bawah ni dia tertakluk kepada tempat yang kita nak tuju tu. Adakah sejauh 81 km ke? Maknanya kurang daripada ini tidak boleh kepada kita nak himpun solat ataupun nak memendekkan solat. Yang kedua, 82 km inilah yang dibenarkan kepada kita. Kejap lagi dia akan bincang tentang masalah tu. Adakah anda pasti berapa lama anda akan tinggal atau singgah di tempat yang kita nak tuju tu? Kita kena buat perancangan, tuan-tuan dan puan. Kalau orang tak buat perancangan, dia tak boleh buat solat musafir ni. Kalau dia tak buat rancang. Mana ada orang tak buat rancangan? Mesti ada. Walaupun sekejap. Walaupun emergency. Mana boleh nak rancang ustaz emergency? Rancang tu is mean ilmu yang you ada. Yang merujuk kepada solat lah. Bukan rancang perjalanan tu. Rancang perjalanan tu satu bab lain. Ni rancang kita nak merujuk kepada solat sembahyang kita. Itu tak boleh tinggal. Apa jadi sekalipun. Lebih-lebih lagi lah yang kita dah tahu nak pergi tu. Especially nak balik kampung. Sebab soalan yang orang sembahyang ni selalu tanya. Orang tak sembahyang dia tak tanya. Ustaz saya nak balik kampung seminggu. So 3 hari pertama saya duduk di kampung saya tu, boleh ke tidak saya nak buat solat jamak qasar? Tu kan. Itu tanda tanya yang daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak duk tanya kat Ustaz Azhar Idrus. Macam-macam ustaz lah orang tanya. Dan saya dalam bulan puasa, so laki lah kat sini awal sikit. Banyak kan tazkirah, tarawih ke apa benda itu ni. Ramailah ustaz lah yang bawa ni lah, Ramadan ni rahmat lah, keampunan. So saya tak bagilah tunggu itu, ramai dah orang bercakap. So kita bercakap tentang topik balik kampung. Tu jadi kepala naik sikit. Tu. Jadi dah jarang-jarang dengar. Dia kata balik kampung ada dua. Pertama balik kampung, balik kalang kubur ke. Itu pun kampung yang sebenar. Ni nak balik kampung halaman kita. Kita orang semayang ni tuan-tuan dan puan, kita nak kena belajar solat musafir. So nampak ada interested daripada jemaah yang nak dengar. Soalan yang sama tu lah. Masih lagi tak habis-habis. Saya nak balik seminggu cuti beraya ni ustaz. 3 hari awal tu boleh ke tidak saya nak buat solat jamak qasar? Sajalah tanya sebelum kita bawa perbincangan ni. Saja tanya. Boleh tak boleh tuan-tuan? Siapa kata boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Maknanya faham lah. Maknanya lebih kurang tak sampai 10 kata boleh. Yang lain kata tak boleh. Tak boleh Encik Lu. Ramai kata tak boleh. Tak sure kata boleh ni tak sampai 10. Saya pun tak angkat juga tangan. Yang tak angkat tangan ni semayang ke tak semayang ke ataupun tak mau melibatkan dengan masalah ni. So kita buat macam biasa ke bagaimana ke saja tak faham ke aku malas lah. Kau nanti angkat tangan pun tak kena, tak angkat pun tak kena. That's why maknanya benda ni masih confused. Okey, tak apa kita tinggal. Boleh tak boleh tu kita takbir dulu. Tu. Okey, kat sini ada masalah sikit lah. Apa nama tu, simbol ni patutnya berwarna. Cuma sini dah hitam putih lah. Simbol dia tidak, tak apalah, tak penting itu. Dia kata nak kena make sure berapa lama nak tinggal atau singgah di tempat yang dituju. Sekiranya tidak pasti tempoh tinggal di situ kerana melakukan tugas yang belum tentu bila selesainya, boleh jadi 1 hari atau berlanjutan, maka boleh menjamakkan dan mengqasarkan solat sepanjang berada di situ sehingga 18 hari sahaja. Ni. Let's say seperti mana ni lah tuan-tuan, kalau katakanlah kena pergi apa yang orang tu sebut kat tengah laut tu. Apa istilahnya? Pergi offshore. Offshore. Bunyi tu kan. Oh dahsyat. Offshore. Luar pantai. Bunyi tu syok kan dengar tu dahsyat. Tu contoh yang jenis macam tu. Pergi ke perbatasan. Maksudnya merujuk tadi ni lah. Anggota keselamatan negara. Pergi ke negara-negara bergolak. Pergi ke tempat nak menyelamatkan ni mangsa gempa bumi Nepal. Tu. Apa macam-macam lagi lah. Mangsa banjir dan sebagainya. Jenis-jenis macam tu
Ni. Dia dibenarkan sampai satu tempoh yang macam ni. Subhanallah. Sebab nak buat kerja tu. Nak buat kerja, nak itu ini, banyak hal. Ini hebat orang jaga solat dan semayang. Kiraan tidak termasuk hari perjalanan pergi dan pulang. Jika urusannya masih belum selesai, maka pada hari ke-9, jangan buat lupa pula, kena mula bersolat tamam seperti biasa, yang 2 rakaat lah, yang 4 lah, yang 3 lah. Baik, yang keempat. Tadi tak pasti atau tidak. Ni adakah anda merancang? Rancang lain pula ya. Plan. Kita dah tahu. Atau nak singgah atau tinggal di tempat tersebut. Tidak lebih 3 hari. Dia bagi tanda soal kat situ. Kiraan tidak termasuk hari perjalanan pergi dan pulang. Okey, sebelah kiri. Kiranya hanya merancang untuk tinggal di tempat tersebut selama sehari atau 2 atau 3 hari sahaja, kiraan tidak termasuk hari perjalanan pergi dan pulang, maka boleh menjamakkan atau mengqasarkan solat sepanjang tempoh berada di situ. Dan tengok sekali lagi ya. Kiranya hanya merancang untuk tinggal di tempat tersebut selama sehari atau 2 atau 3, kiraan tidak termasuk hari perjalanan pergi dan pulang, maka boleh menjamakkan, mengqasarkan solat sepanjang tempoh berada di situ. 5 hari. That mean tadi kita kata apa? Kalau kata aku nak balik seminggu, boleh ke tidak? Tak boleh. Okey. Okey, tak apa dia menarik benda ni. Tak, maksudnya tak boleh. Nanti lu sabar. Tenang. Tak apalah kan. Ini kata belajar. Bila belajar dia membuka kita punya masalah. Belakang tu bunyi dah ahli parlimen kan. Dah patah balik sekali lagi. Tak apa. Kita kena baca baik-baik elok. Adakah anda merancang untuk singgah tempat tersebut tidak lebih 3 hari? Okay, faham kan? Tidak lebih. Kalau kita kata seminggu tadi, that mean lebih. Tu. Maknanya dia kata kiranya nak rancang untuk tinggal disebut sehari, 2, 3, maka boleh. Kalau kita merancang nak duduk seminggu, okey macam ni tuan-tuan dan puan. Dia macam ni. Contoh kita buat paling mudah, kita duduk di Kuala Lumpur. Cik Long nak balik ke Muar. Jarak daripada Muar ke Kuala Lumpur ni melebihi ke tidak 2 marhalah? Melebihi. Okey, tak apa kita selesaikan terus yang itulah. Bahawasanya di sini kita ambil suatu pandangan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia buat satu perkiraan yang terkini, yang merujuk kepada zaman kita adalah lebih baik 88.037 km. Kemudian dimudahkan 89. Saya pula, ini bukan suruh ikut saya, bukan saya lebih hebat pada dia. Lebih baik kita letak 90. Okey, bukan saya kata tak jangan ikut, tak payahlah ikut dia, ikut saya, bukan. So kita letak 89 pun kita macam takut lagi tak selesa. Kita lebihkan sikit 90. Tapi kalau dah cukup-cukup pun dah cantik dah. Okey. Maksudnya apa tadi? Seorang yang nak bertolak daripada Kuala Lumpur nak menuju ke Muar, dia nak pergi, dia nak merancang, nak duduk sana 4 hari. Dalam perjalanan, Cik Lok, contohkanlah kita bertolak keluar pukul berapa? Pukul 12 katakanlah kita pilih time tu. So mungkin daripada Kuala Lumpur sampai di mana? Tengok dia bawa lah macam mana tak tahu kan. Mungkin kalau dia bawa 100 km, agakkan saya mungkin dah sampai dekat Melaka separuh jalan kan. So tengok masa waktu Zuhur, dia orang jaga sembahyang. So dia nak apa? Dapat pula jamak qasar. So dia boleh buat solat jamak qasar dekat air keruh. So dia dah dapat dah suatu kelonggaran, tak payah buat waktu asar. Tapi dia nak balik 4 hari. Bila dia sampai sahaja di sana, maka habislah tempoh dia dibenarkan.
OPQRSTUV dan that mean 4, 5, 6 ke sebutlah berapa lama pun. Ni. Dia tolak hari perjalanan. betul lah tu. Maghrib tu dah tak boleh buat dah. Maghrib tu tak boleh buat dah. Hari tu hari jalan kita Ya. kira ke tak kira? Hari siang tu. Kalau malam lah. Besok dah tak boleh dah. Dikira daripada maghrib. Tak, dia kira hari kita bertolak tu lah. Maknanya okey. Ada perbincangan kat situ. Ya. Bahawasanya ada orang kata juga, tapi saya tak beranilah. Saya tak berani. Ya, kalau maknanya kalau kita confuse juga lagi, cuba macam itu hari Datuk Mufti kita ada kan. Memang sampai tu sudah habis. Memang sampai sudah habis. Malam tu dah tak boleh buat dah. Dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan Ha, saja. dalam perjalanan. Termasuk katakanlah kita sampai waktu isyak tu pun boleh lagi untuk Boleh lagi lah. That mean besok dah tak boleh dah. Besok dah tak boleh. Itu kalau kita nak pergi 4 hari. Kalau 3 hari boleh sampai. Kalau 3 hari boleh lah. Okay, yang kita duk bincang ni yang 3 hari ke atas. That mean 4, 5, 6 dan sebagainya lah. Ya. 3 hari tu termasuk hari kita pergi dengan hari kita balik ke 3 hari kita duduk kat situ? Okey, contohlah macam ni. Jadi kita kata siang kan, tak betul lah kan? Malam kita sampai. Nak kena kira luar ni. Katalah hari ni hari Isnin. Betul, memang betul hari ni. Hari Selasa, sorry. Selasa malam, Rabu malam, Khamis malam. Okey, that mean besok Jumaat tu kita dah kena keluar. Boleh lagi lah. angkat beg. Angkat beg. Kalau kita teruskan juga, maknanya nak duduk. Maknanya katakanlah hari Jumaat tu tengok ada hal. Malam tu dah tak boleh buat dah. Malam tu dah tak boleh buat dah. Sudah jadi berapa malam tu? 4 malam lah. Patutnya kita kena balik pagi Jumaat kan? Okey? Tak puas hati lagi. Kalau banyak tempatnya tak? Nanti dulu kita duk sembang ni. Sebab tu dia kata, adakah anda merancang? Kita tengok soalan ni dulu. Baik saya rancang. Okey, kalau tak mau rancang, kalau tak mau rancang tak boleh buat. Kalau tak mau rancang. Okey, katakanlah kita seorang, mungkin tak ada hal. Let's say suami isteri. Biasalah, dia mesti akan sembang punya. Dia mesti akan sembang. Bang, tahun ni giliran balik rumah mak awak, ayah awak dulu kan? Balik per hari ya. Kita balik 3 hari lah dapat buat solat jamaah qasar. Tu contoh. Ataupun lepas tu balik rumah saya. Balik rumah awak tak tahu bila berapa hari. Tengok alun macam mana. Balik rumah mak ayah awak ada rancangan. Balik rumah saya tak ada. Jadi gaduh pula. Tak. Kita nak sembang bab solat. Apa solat-solat? Habis. Dah jadi hal pula. Perancangan ni penting lah rupanya. Bukan melibatkan sembahyang saja. Okey, gini ya tuan-tuan dan puan. Dia adab kita bertamu pergi satu tempat ni. Islam telah meletakkan, you cakap lebih pergi mana pun 3 hari tu sebenarnya dah puas. Even you balik rumah mak ayah sekalipun, dia memang macam itu. Kalau bukan dah tempat tinggal kita, walaupun kita jadi anak sendiri, dia nak macam mana benda tu jadi macam itu Sebab lazimnya kita berkeluarga ni, dia for the first day ni orang entertain kita elok-elok. Second day okey lagi. Third day pun masih lagi okey. Tengok fourth day. Dia dah mula jadi macam biasa dah. Lepas tu jangan duk tengok 2-3 hari ni kedekut kira pula. Bangkit bangun ni siap dah ke sarapan. Memang 1 hari pun orang dah jemu dah. Tapi kalau first day, second day, third day kita duduk tu, hari ni tak apa, saya dah ready dah. Restoran hujung sana tu saya dah siap dah. Kalau macam ni duduk hari tak apa orang tak. Kalau beranak balik, nak turun ke dapur pun payah. Batang hidung pun tak nampak.
Tengok tuan-tuan dan puan. That mean 3 hari tu cantik dah Islam bagi. Kalau hari keempat duk nampak payah nak berjumpa, nampak balik tapi macam tak balik. So ayah pun duk kata, "Ish, kampung kita ni bagus. Sekarang dah membangun lah. Kat ujung sana tu ada satu hotel bajet." Tapi ayah pun tak tahulah rate harga dia berapa. Ayah tu nak suruh anak dia pergi Kedah kan. Oh iya ke? Bagus taman kita ni dah membangun ayah. Anak bodoh kan. Nampak macam mana? Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan. So boleh faham bab tadi ya. Yang pentingnya dalam perbincangan yang keempat ni, sekiranya merancang untuk singgah atau tinggal di tempat tersebut selama 4 hari atau lebih, kiraan tidak termasuk hari perjalanan pergi dan pulang, maka tidak boleh menjamakkan atau mengkasarkan solat. Kita dikira bermukim sebaik sampai di sana. Ni yang saya kata tadi ni. Nah, yang tadi kita bertolak siang. So bila kita dah sampai saja, tak boleh. Tapi ada perbincangan lain lagi lah. Tiba-tiba selepas tu kita nak kena keluar pergi tempat lebih jauh. Dia panggil kiraan lain pula. Ni yang tempat kita tuju. Walau bagaimanapun tetap masih boleh jamak atau kasar sepanjang dalam perjalanan pergi dan balik dengan syarat keluar dari kawasan tempat bermukim itu. Senang saja. So nampak jadual ni, so clear kat kita kan. Yang mana? Yang bawah tadi. Yang bawah tadi. Sekali lagi. Kita dikira bermukim sebaik sahaja di sana. Mukim ni bukan kata kita jadi orang situ. Dia istilah agama ni. Tempat tinggal tu ialah merujuk kalau kita duduk lebih daripada 3-4 hari. Bukan, jangan sebut mukim tu kita merujuk kepada kampung. Mukim ni dia panggil tempat tetap. Itu dalam bahasa makna yang sebenar. Mukim ni maknanya dia berasal dari perkataan ni. Qama. Qama. Qama ni berdiri. Qiyam, bangkit. Tu. Iqamat, mendirikan. Mukim, ni lain pula. Benda yang sama je. Mukim, kita menetapkan. Dia selalunya merujuk kepada ni lah, tempat kita tinggal. Macam mana sekarang ni kita dah bekerja di Kuala Lumpur, ada tempat tinggal kita, so kita punya mukim di Kuala Lumpur. Kita duduk dah di sini. So kita balik rumah mak ayah kita, itu bukan tempat tinggal kita lagi. Itu tempat tinggal mak ayah kita untuk kita balik ziarah, bertemu, berjumpa dengan mereka. Okey. Ustaz, kalau seandainya kita pergi jalan makan angin lama kan. Tapi kalau kita pergi Kuantan musafir sunat lah tu. Musafir. Baru 3 hari, 4 hari kat Kuantan ni boleh tak? Apa dia? Kita pergi jalan lama. Nak duduk berapa lama? 4 hari kat Kuantan. 3 hari kita baru. Okey, itu rancangan lah tu. Rancangnya dari KL nak menuju ke Kuantan 4 hari. Tak boleh lah bila dah sampai. Tak boleh. 3 hari je boleh buat. 3 hari je boleh. Dia tak tahulah istilah 3 hari ni macam mana. 3 hari tu 3 hari 2 malam kan? 3. Tak apa. Tak apa. Tak apalah, itu soalan nak buat macam mana. Date tadi. 4 hari 2 malam. Dia macam mana cakap Macam saya ingat yang saya bagi tadi tu lebih nampak lah. Hari kita tu, contoh kita bertolak siang, hari kita bermula malam. Lepas maghrib. Okey. Kalau kita bertolak malam, hari kita bermula esok. Saya nak buat yang macam puan kata tu bukanlah tak boleh. Jadi confuse tu tidaklah juga. Saya lebih buat senang macam tu. Hari kita bermula selepas kita sampai tu. Kiraannya dah boleh bermuat dah. Hari ni okey, kita boleh dapat bahagian kita. So bila kita sampai, hari kita yang pertama tu bermula malam ni. Malam pertama, malam kedua esok, malam ketiga. So besok siang tu dah kena keluar. Boleh nampak okey. Yang penting juga topik ni Ustaz, yang poin selepas ni tu yang mana pula lagi? Yang bawah tu. masih boleh jamak. Walau bagaimanapun tetap masih boleh
nak menghimpunkan solat atau memendekkan sepanjang dalam perjalanan pergi lah waktu siang tadi. Hari apa tadi kita kata, lepas ni 3 hari ni, hari Jumaat siang tu boleh lagi. Okey. Walaupun time zone dia beza Ustaz. Kata travel hari ni sampai Ini tuan. Jangan confuse time zone lagi sudah. Dia tak bincang pun. Faham. Betul. Tahu ya, agama tak ajak sembang benda tu. Tahu ya. Nanti lebih teruk lagi. Nanti jadi 3 hari 2 malam lah. Kita singgah lebih daripada satu tempat. Katalah perjalanan yang pertama kita singgah 3 hari. Lepas tu satu tempat ni 3 hari. Tapi menariklah soalan abang ni, tak apa. Kalau ada masa lah tuan, kita go to yang lebih ni lagi. Tulisan yang ditulis oleh Tuan Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad ni is very nice. Untuk kita dapatkan ni, saya ingat next time kita dapat berjumpa balik. Mahal juga, harga dia mencecah RM5. Dia punya ketah kerja dia memang sangat interesting. Tak apa tuan. Dalam ni ada perbincangan yang tuan tanya tu. Saya nak selesaikan ini dulu. Masa kita tengok dah setengah jam dah kan. Dia kata perhatian, boleh mula menjamak atau mengqasar solat hanya setelah melepasi sempadan kawasan bermukim. Okey, itu kita dah faham. Mari kita tengok jadual. Ustaz. Ya. Kawasan tu dimasukkan Okey, kita itulah apa sebab tu saya kata lanjutannya ada kat dalam ni. Tak apa. beli tu. Maksudnya dia suruh kita ambil tahulah. Dia suruh kita kan beli rumah kan, dalam surat tanah tu dia ada mukim mana. Contoh saya duduk di Puncak Berdana, dia panggil mukim Bukit Raja. Tu contoh, kita kena ambil tahu. Okey, tak apalah. Mungkin dia orang tanya kita, Ustaz, so saya duduk section 3. Kalau dah masuk section 4 macam mana? Ada ulama' membenarkan. Kalau memang benar itu satu ruang yang memisahkan. Dia sebab dia agak ketat benda ni. Kita tak boleh buat ambil mudah walaupun benda ni diberi kemudahan oleh Allah. Maksudnya kita tak maulah mempermudahkannya begitu sahaja. Okey, baik. Baik, kita tengok satu masalah yang berlaku kepada keluarga anak-anak Haji Makhtar dan Hajah Azimah serta solusinya. Macam mana nak cari jalan penyelesaian? Alhamdulillah mereka berkeluarga dan dapat anak sampai 5 orang. Okey, ya. Jadi tengok kat tengah-tengah tu. Ni rumah mak ayah dia di Gombak. Cantik. Kita tengok situasi yang pertama. Anaknya yang bernama Najmi. Anak pertama menetap di Kajang. Ada urusan kerja dilangkapi selama 7 hari. Merancang singgah sebentar di Gombak dan merancang untuk bermalam di Kuala Perlis sebelum berangkat menaiki feri keesokan harinya. Tengok. Apakah hukum bagi situasi Najmi ni? Kajang, Selangor, 40 km, 44 km menuju rumah mak ayah dia. Dia nak singgah sekejap. Okey. Apakah hukum yang merujuk kepada ni Najmi ni? Tuan-tuan ada buat? Tengok, kita tengok. Sabar. Okey, dia singgah ke rumah mak ayah dia kan? Kita tengok kan? Kita pergi kemudian dia singgah sekejap. Kemudian dia terus pergi ke Kuala Perlis. Okey, hukumnya ada kat Langkawi tu. Najmi boleh solat jamak atau qasar sepanjang perjalanan. Seperti semasa singgah di Gombak. Contoh macam mana kita kata tadi. Katakanlah dia keluar daripada pukul 11. Nak singgah makan nasi tengah hari. Pukul 12. Rehat-rehat kejap. Semayang Zuhur. Dengan asar dah boleh jamak qasar. Dan juga semasa bermalam di Kuala Perlis. Katakanlah daripada Gombak. Dia bertolak sampai di Kuala Perlis waktu maghrib. Maka dia bermalam sekejap di sana. Dapatlah dia jamak qasar maghrib dan isyak.
Kemudian besok selepas daripada subuh, dia pun ni apa? Naik ferry ke Langkawi. Maka beliau Najmi tidak boleh solat jamak atau qasar sebaik tiba di Langkawi. Tu yang tadi tanya awal-awal tu, supaya kita dah nampak dah. Sebab dia berniat apa dia, tuan-tuan dan puan? 7 hari. Dia sebenarnya bukanlah kadang-kadang berniat, tapi sebab dia memang contoh kata ada kerja. Memang kerja syarikat ke apa ke. Okey. Boleh faham? Ustaz, keluar daripada mukim dia terus kita boleh jamak dan qasar. Mukim tu lah ada perbincangan agak panjang sikit, Syekh. Itu sabar. Okey, situasi yang kedua. Anaknya yang bernama Hanbali, seorang penuntut di Universiti Teknologi Petronas, Perak, ingin pulang cuti semester di Gombak. Iaitu jarak perjalanannya 205 km. Nak